Assalamualaikum, nama saya Nur Syuhada binti Akbar, nombor matrik F2037. Kumpulan kami akan membentang tentang Milo. Yang pertama ialah saya akan cerita tentang introduction of Milo. Milo ni ialah sedap dan dipercayai. Jenama Milo adalah minuman coklat mat terkemuka di dunia yang boleh disediakan dengan susu atau air panas atau air sejuk. Ia menawarkan vitamin dan mineral penting untuk memenuhi keperluan nutrisi dan tenaga badan dan minda muda. Dilancarkan di Australia pada awal tahun 1930-an, jenama Milo memandang serius perkembangan kanak-kanak. Sudah lama dikenali sebagai minuman tenaga yang sangat berkaitan dengan sukan dan kesihatan yang baik. Vitamin dan mineral penting dalam produk Milo termasuk kalsium untuk gigi dan tulang yang kuat, besi untuk membawa oksigen ke sel-sel badan, vitamin A untuk penglihatan mata yang sihat, vitamin B1 dan B2 untuk membantu membebaskan tenaga daripada makanan, vitamin C untuk menjaga kulit dan gusi dalam keadaan baik. Setelah itu, komitmen Milo untuk menerapkan amalan serta inovasi produk dan proses yang mesra alam demi kebaikan bumi. Milo mendorong rakyat Malaysia untuk sama-sama mengorak langkah menerusi Milo, sayang bumi ke arah masa hadapan yang lebih hijau dan lestari. Seterusnya ialah kelebihan Milo. Milo dikenali sebagai makanan yang dapat membantu meningkatkan aktiviti tubuh dan memberi tenaga lebih. Kandungan dalam Milo menjadi salah satu pendukung mengapa ia dapat meningkatkan tenaga sewaktu melakukan aktiviti harian. Dalam setiap Milo terdapat kandungan potomat. Potomat ini adalah ekstrak malt yang berasal dari jenis malt barley yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kelebihan di dalam Milo: zat besi dan vitamin B12. Milo dapat mencegah terjadinya anemia atau kekurangan sel darah merah kerana Milo mengandungi zat besi. Zat besi ini memiliki fungsi untuk proses pembentukan sel darah merah. Selain itu, Milo juga mengandungi vitamin B12 yang juga dapat membantu menghasilkan sel darah merah dan menjaga kesihatan sistem saraf. Yang kedua, vitamin C. Vitamin C pada Milo memiliki peranan untuk proses penyerapan zat besi yang terkandung dalam Milo. Dengan adanya vitamin C, proses penyerapan zat besi akan menjadi lebih baik dibandingkan tanpa vitamin C. Yang ketiga, Milo mengandungi kalsium yang memiliki fungsi untuk mencukupi keperluan kalsium pada tulang dan gigi serta menjaganya agar tidak memberi gangguan pada tulang dan gigi. Peranan magnesium dalam Milo ini berfungsi untuk membantu proses penyerapan kalsium. Dengan magnesium, kalsium dalam susu Milo akan mudah diserap oleh tubuh dan dibawa ke seluruhan tubuh untuk memenuhi keperluan kalsium di seluruh tubuh. Seterusnya ialah benefit untuk society well-being, ialah di mana Milo menggunakan 100% straw paper dan cawan kertas. Penggunaan semula merupakan satu kaedah kreatif untuk mengurangkan sisa plastik dengan memberikan nafas baharu kepada bungkusan stick pack terpakai. Milo menawarkan alternatif bagi mengurangkan lagi impak sisa plastik. Seterusnya ialah free psikografi. Segmentasi free psikografi adalah pembahagian dari kategori segmentasi untuk motivasi di sebalik integrasi calon pengguna yang merangkumi watak, status sosial, tingkah laku, gaya hidup dan keinginan. Berpusat pada faktor segmentasi grafi berikut. Segmentasi Milo bergantung pada pemboleh ubah berikut. Seterusnya ialah segmentasi demografi berdasarkan perincian demografi. Pengiklanan sering menyementasikan pasaran kerana mudah diakses dan sering berkaitan dengan tingkah laku pembelian dan pengguna pelanggan. Asas segmentasi demografi Milo sama tipikal digariskan seperti berikut. Seterusnya, segmentasi geografi. Segmentasi geografi menunjukkan pada segmentasi pasar berdasarkan lokasi, ukuran pasar, kepadatan pasar atau lingkungan suatu negara di dunia. Oleh kerana kesannya yang drastik terhadap penduduk dan tingkah laku membeli, persekitaran digunakan secara meluas untuk geografi. Milo mengambil pendekatan geografi berikut kepasaran dengan alasan kelakuan. Ini memberikan tumpuan kepada majlis dan kesetiaan. Pemasaran media sosial sering digunakan untuk pelanggan setia dan memberikan potongan melalui kod. Milo boleh menghantar email kepada pelanggan setiap dengan kod diskaun untuk digunakan pada produk. Iklan yang disasarkan lebih cenderung menarik bagi pengguna dan mempertimbangkan pilihan masing-masing untuk menampilkan kandungan yang relevan. Memahami cara melaksanakan kempen pemasaran tingkah laku membolehkan pemasar berjangkau khalayak yang lebih menerima. Seterusnya ialah target Milo. Untuk kids, Milo menyediakan straw kertas
yang lebih selamat berbanding dengan straw plastik. Yang kedua ialah family. Milo menyediakan pack besar untuk family agar mengelakkan pembaziran. Jadi family tidak membazir membeli Milo saiz yang kecil. Seterusnya untuk orang awam, dalam masyarakat, dalam kita mengemari Milo, pasti ramai yang tidak mengerti bagaimana ingin melakukan kita semula. Seperti biasanya, ramai yang membuang ke dalam tong sampah tanpa mengasingkan mengikut kategori plastik, kertas dan kaca. Jadi, inisiatif Milo ingin menggalakkan rakyat Malaysia semua untuk lakukan kita semula, dan dalam masa yang sama, dari pihak Milo juga melakukan program untuk melindungi bumi. Seterusnya ialah promosi bagi Milo ialah yang pertama ialah projek Keton. Kempen kita semula Keton minuman terpakai oleh Milo menerusi kerjasama dengan Testra Pak sejak tahun 2012 yang mengubah pek minuman kepada jubing, bumbung serta papan panel hijau bagi komuniti yang memerlukan. Yang seterusnya ialah 100% straw kertas. Usaha pengenalan 100% straw kertas untuk keseluruhan rangkaian Milo UHT pada tahun 2020 yang akan menjimatkan sehingga 200 juta straw plastik setiap tahun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Balkis binti Sabri, nombor metrik F2055. Jadi saya akan meneruskan presentation yang seterusnya mengenai marketing communication. So, marketing communication yang pertama adalah pengiklanan, iaitu melalui televisyen. So, Milo banyak mengiklankan produk mereka di saluran televisyen. Yang macam kita semua tahu, sampai sekarang Milo tak jemu mengiklankan produk mereka di TV. Seterusnya melalui media luar, Milo menaja hampir semua jenis acara sukan dan Nestle juga bekerjasama dengan Kementerian Sukan dan Belia untuk menganjurkan acara sukan nasional dan antarabangsa. So, mereka biasanya membuka gerai di setiap acara yang mereka taja dan memberikan minuman Milo percuma. So, ia sangat berkesan kerana dapat menjalinkan hubungan antara produk dan pengguna. Mereka menyasarkan kriket dan bola sepak terlebih dahulu dan kemudian hoki dan sukan lain. Selain itu, melalui internet, Nestle mempunyai laman web mereka sendiri dan lebih daripada 100 negara didaftarkan di bawah laman web tersebut. So, Nestle juga mempunyai laman web mereka sendiri untuk setiap produk yang mereka keluarkan. Ia dibentuk supaya pengguna dapat dengan mudah mencari maklumat mengenai produk tertentu dan juga sebagai media untuk pengguna meninggalkan cadangan mereka agar Milo dapat memperbaiki produk mereka. Dan yang terakhir, melalui media bercetak. Media cetak ni merangkumi surat khabar, majalah dan juga poster. So, Milo mempromosikan produk mereka di majalah untuk menarik minat kanak-kanak kerana mereka adalah sasaran utama produk. Iklan tersebut harus menyokong tokoh masyarakat seperti Umair Akmal untuk menarik ahli sukan dan kanak-kanak yang terlibat dalam sukan. Poster biasanya diedarkan kepada semua pemborong dan peruncit yang menjual Milo yang dapat membantu orang mengenali tempat yang menjual Milo. Yang kedua adalah public relation, iaitu perhubungan awam. Jadi, Milo memberi bantuan kewangan kepada kanak-kanak yatim melalui organisasi ADHI dengan memberikan RM1 bagi setiap penjualan Milo kepada ADHI Organisation. Selain itu, sebanyak 7 pertubuhan kebajikan menerima produk Nestle melalui kempen Skuad Kebaikan Milo hasil sumbangan ikhlas rakyat Malaysia melalui pembelian dalam talian Shopee sepanjang bulan Ramadan lalu. So, produk Milo bekerjasama dengan Shopee untuk menghulurkan sumbangan kepada orang yang memerlukan. Kempen ni berlangsung sehingga 23 Mei lalu, sekaligus dapat memberi peluang kepada pelanggan dalam talian bagi menyampaikan sumbangan pack bundle yang mengandungi serbuk Milo serta produk Nestle yang bernilai RM25, RM55, RM95 dan RM155 setiap satu.
So kesemua pembelian pack bundle skuad kebaikan Milo diagihkan secara sama rata kepada 7 pertubuhan kebajikan yang membantu golongan memerlukan, termasuk keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang terkesan dengan coronavirus COVID-19. Seterusnya, method for integrate communication strategy. So, cara produk Milo ni berkomunikasi dengan masyarakat seperti yang saya cakap tadi. Produk Milo ni banyak menaja aktiviti sukan serta bekerjasama dengan kementerian untuk menganjurkan acara sukan nasional dan antarabangsa. So, biasanya Milo akan buka gerai dan memberikan minuman Milo secara percuma kepada semua pengunjung yang datang acara sukan tu. Selain itu juga, sasaran Milo ni kebanyakannya kepada kanak-kanak. So, kalau diingatkan balik, masa kita sekolah rendah, ada lori Milo datang untuk bagi minuman Milo secara percuma kepada pelajar. Kebiasaannya pelajar sekolah rendah, dan ia sangat berkesan kerana dapat menjalinkan hubungan antara produk dan pengguna. Jadi Milo meyakinkan pelanggan mereka bahawa anak-anak akan lebih bertenaga, lelaki sukan akan lebih kuat dan pelajar akan lebih aktif jika mereka mengambil Milo. Mereka juga menyampaikan kelebihan perbezaan ini dengan berkesan melalui pengiklanan yang menampilkan pemain kriket kebangsaan terkemuka Pakistan seperti Shoaib Akhtar, Afridi dan Umar Akmal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Awin Syaira binti Asmadi, nombor matrik F2001. So, saya akan meneruskan ke slide yang seterusnya, ialah pricing strategies. Milo menjual semua produknya di seluruh dunia dan populariti lebih tinggi berbanding minuman coklat yang lain seperti Vicco dan Oligo. Seperti yang kita tahu, kebanyakan pelanggan setia membeli produk Milo disebabkan jenama dan kualitinya. Milo juga menetapkan harga mereka sendiri kerana produk mereka mendapat permintaan yang elastik. So, strategi penetapan harga bagi produk baru bagi company Nestle iaitu Milo mengamalkan penetrasi harga untuk memastikan Milo pergi lebih jauh. Di mana Nestle telah mengenakan harga yang agak rendah untuk Milo pada mulanya sebagai cara untuk capai pasaran. Apabila Milo memutuskan harga produk, mereka akan memilih strategi penetapan harga. Jika Milo menetapkan harga yang tinggi, mereka mesti menghasilkan Milo yang berkualiti. Selain itu, pesaing juga akan mempengaruhi strategi penentuan harga. Contohnya, jika Milo memperkenalkan produk baru yang sama dengan pesaing, maka harga akan terhad dan hampir dengan harga pesaing, kecuali Milo dapat membezakan dan meyakinkan pengguna. So, mereka dapat tetapkan harga yang lebih tinggi. Untuk produk mix pricing strategies, Milo menggunakan produk line pricing. Ia menggunakan satu produk dengan pelbagai perbezaan kelas yang merangkumi produk berkaitan dengan pelbagai saiz, jenis, warna, kualiti ataupun harga. Proses penetapan harga ini dinilai melalui persepsi nilai pengguna, kos pengeluaran peningkatan dan faktor kos dan permintaan lain. Okay, next, how the pricing strategies able to attract the customer. Okay, dengan dua cara, iaitu discount dengan rebate. Okay, untuk discount ni ialah potongan harga atau penurunan harga di mana Milo ni menggunakan cara quantity discount. Milo beri diskaun untuk pembelian yang dilakukan dalam satu jumlah yang besar, atau mereka bagi potongan harga untuk jumlah pembelian dalam jangka masa tertentu. Macam contoh, kalau kita pergi mall, macam contoh kita pergi Maidin ke Tesco ke, kita mesti nampak produk Milo ni ada diskaun. Macam contoh, kalau kita beli 2 paket Milo, so kita dapat harga yang lebih murah. So, yang kedua ialah rebate. Okay,
Rebate ni ialah pengembalian wang tunai yang diberikan kepada pelanggan untuk pembelian produk dalam jangka masa yang tertentu. Macam contoh Shopee. Contoh macam kita kalau kita shopping dekat Shopee, kita apa yang kita beli tu kita akan dapat coin kan daripada Shopee tu. So coin tu kita boleh tebus untuk kita beli produk Milo dekat Shopee. So nanti kalau kita beli produk Milo dekat Shopee tu, kita tolak je pakai coin yang kita ada. So dekat situ berlakunya lah rebate. Next, soalan yang keempat ialah distribution strategies. Milo menggunakan pengedaran secara intensif. Maksud pengedaran intensif ni ialah pengedaran produk secara meluas melalui pelbagai kedai. Macam contoh, kebanyakan produk Milo kita boleh dapati di kedai-kedai runcit yang berdekatan dengan rumah kita. Macam contoh sekarang ni Speedmart. So dekat sini kita nampak pengedaran dia memang sangat meluas dan produk Milo ni memang senang untuk pelanggan beli untuk kita dapat. Soalan yang kedua ialah how the product reach end consumer. Bagi produk Milo ni ialah secara indirect channel sebab produk Milo ni tak teruslah dapat ke customer. Di sini saya akan terangkan perjalanan produk Milo. Di manufacturer, produk Milo akan dihasilkan dari segi proses pembuatan ke proses yang terakhir, packaging. Seterusnya, produk Milo ni akan dihantar ke wholesaler iaitu pemborong untuk mereka menjual secara borong. Contoh wholesalernya ialah seperti Maidin, Tesco dan sekarang ni NSK iaitu pusat pemborong yang terkenal. And then retailer macam contoh Speedmart, dia akan ambil produk Milo ni untuk diorang akan ambil produk Milo ni dari pemborong untuk diorang jual kepada consumer, kepada end of users lah. So that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nazira Muhammad Izam, nombor matrik F2059. Jadi hari ini saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Positioning Strategy. Yang pertama adalah Positioning Possibility. Produk Milo adalah produk yang tinggi kalsium, iron dan juga vitamin A. Dan produk Milo juga diperkaya dengan 3 vitamin dan juga mineral. Milo mempunyai sebanyak 250 kalori setiap 250 ml hidangan. Seterusnya adalah repositioning yang bermaksud penempatan semula. Produk Milo telah membuat makeover daripada hanya serbuk Milo sahaja ke serbuk Milo 3-in-1. Serbuk Milo biasa tu bermaksud serbuk yang kita kena tambah dengan gula, kita kena tambah dengan susu, baru kita tambah dengan air. Tapi sekarang dah ada serbuk Milo 3-in-1 yang bermaksud dalam produk kandungan Milo tu dah terdapat gula ataupun susu. Jadi kita hanya tambah air je. Jadi disebabkan repositioning Milo ni telah pun membuat ramai orang mudah tak perlu lagi nak tambah gula ataupun susu dan juga jimat. Seterusnya adalah pembungkusan yang telah diperbaharui daripada hanya pack kecil dan sederhana, tapi sekarang dah ada pack yang paling besar iaitu sebanyak 3.2 kg. Baiklah, jadi itu saja untuk positioning strategy. Seterusnya adalah two positioning strategy yang saya akan suggestkan untuk Milo. Yang pertama adalah communicating and delivering the chosen position. Yang pertama adalah product class. Product class bagi Milo adalah Milo merupakan serbuk minuman berperisa coklat dan mempunyai dua variasi iaitu sejenis serbuk Milo yang biasa dan juga serbuk Milo 3-in-1. Dan Milo mempunyai 3 saiz paket iaitu 3.2 kg, 2 kg dan juga 400 gram. 400 gram adalah yang paling kecil, pack yang paling kecil. Seterusnya adalah harga. Harga bagi produk Milo adalah RM45.30 bagi harga yang paling tinggi dan paket yang paling besar iaitu 3.2 kg. Dan harga yang sederhana adalah RM34.74
bagi pack yang sederhana sebanyak 2 kg. Dan bagi pack yang paling kecil dan harga yang paling rendah iaitu berharga RM7.99. Okey. Okey, seterusnya adalah positioning difference. Bermaksud inovasi dalam pembungkusan dan juga penjenamaan. Okey, perkara ni kalau kita dapat lihat dulu syarikat Milo hanya mengeluarkan produk serbuk Milo saja. Tapi sekarang dah ada serbuk Milo dan kandungannya dah ada gula dan juga susu. Jadi kita semua boleh tambah air panas je ataupun air sejuk ke. Okey, kita tak perlu lagi nak tambah gula ke ataupun susu. Jadi itulah yang kita boleh cakap untuk inovasi syarikat Milo. Okey, jadi seterusnya adalah Milo adalah salah satu produk yang terbaik yang dapat membezakan produk yang lain di pasaran. Maksudnya adalah jenama-jenama yang lain di pasaran takkan boleh dibandingkan pun dengan Milo. Okey. Kerana Milo mempunyai formulasi Actigen yang terkini dengan proton malt yang sangat baik untuk tenaga kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak lah. Baiklah, yang terakhir daripada saya adalah product success factor. Okey, Milo telah pun berjaya membekalkan tenaga yang berkhasiat kepada berjuta-juta rakyat Malaysia. Dan perkara ini bermakna Milo telah pun berjaya memberi banyak inspirasi kepada jutaan rakyat Malaysia dan juga luar negara sebagai juara. Okey, kenapa saya kata luar negara? Kerana produk Milo ni bukan hanya disasarkan bagi rakyat Malaysia saja. Tapi produk Milo telah pun keluar di negara-negara lain juga. Seperti negara Indonesia, di negara Thailand pun ada produk Milo. Okey, seterusnya adalah sebagai jenama yang dekat dengan hati rakyat Milo. Jadi Milo telah pun berperanan dalam menyatukan juara kita dalam komitmen mereka untuk kelestarian bumi melalui program Milo Sayang Bumi. Okey, perkara ini bermaksud kalau kita perasan ada iklan yang Milo telah pun melancarkan program Milo Sayang Bumi. Jadi dekat sini kita nampaklah yang ramai menyertai program tu. Dan dekat sini juga kita boleh nampak yang memang Milo ni ada dekat hati-hati rakyat Malaysia. Okey, jadi akhir sekali kita boleh nampak yang produk Milo ni sangat-sangat berjaya dan dikenali. Dan perkara ini adalah hasil daripada perjualan domestik yang didorong pemasaran dan juga perdagangan yang berkesan. Dan juga promosi dan inovasi produk yang baik. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Bagi conclusion yang terakhir iaitu bagaimana produk Milo dapat meningkatkan permintaan pengguna. So yang pertama adalah kekuatan produk. Produk Milo ni asalnya dicipta sebagai minuman yang dapat membantu kanak-kanak mendapatkan nutrisi yang diperlukan semasa kegawatan ekonomi melanda Australia pada sekitar tahun 1930-an. Jadi ramai yang telah menanam di dalam fikiran mereka dengan meminum Milo, mereka akan menjadi sihat dan bertenaga. Rasanya yang enak juga sangat digemari oleh golongan kanak-kanak. Yang kedua, hadir dalam pelbagai packaging dengan harga yang berpatutan. So, Milo didatangkan dengan pelbagai jenis packaging. Ada yang sebesar 3 kg untuk restoran, pack 1 kg dan 2 kg untuk yang selalu minum Milo di rumah. Ada juga pack 200 gram yang lebih kecil bagi mereka yang sekali-sekala minum Milo. Ada pack 3-in-1 bagi mereka yang nak minum Milo instant. Dan ada juga Milo dalam tin yang boleh diminum sejuk-sejuk. Dan yang paling penting sekali, ianya mempunyai harga yang sangat berpatutan. Banyak pesaing Milo tak dapat menandingi harga rendah yang ditawarkan oleh Milo. Yang ketiga adalah kajian terperinci. Kejayaan pencipta Milo iaitu Thomas Mint mencipta minuman yang bukan sahaja enak tetapi juga berkhasiat untuk kanak-kanak. Namun begitu, sebelum memasarkan produk tersebut di mana-mana negara, mereka akan melakukan kajian terperinci dahulu bagi mengetahui citarasa penduduk tempatan. Sebab itulah rasa Milo di Malaysia tak sama dengan rasa Milo yang dipasarkan di Australia. Dan yang terakhir sekali, promosi yang berkesan. Dari awal kemunculan produk Milo sehingga sekarang, Milo masih tak jemu-jemu untuk mengiklankan produk mereka di radio, televisyen, papan billboard dan sebagainya. Ini bagi memastikan produk mereka sentiasa diingati pengguna. Selain daripada itu,
Mereka juga turut melakukan kempen dengan menjadi penaja bagi acara-acara sukan sesuai dengan tagline mereka iaitu minum Milo anda jadi sihat dan kuat. Dan kini ianya telah bertukar kepada lagu Bekalkannya Tenaga Juara yang sering berkumandang di corong radio dan disiarkan di kaca televisyen. Ini secara tak langsung memberi gambaran bahawa produk minuman ini benar-benar berkhasiat dan sihat. Jadi itu saja pada saya dan kumpulan saya. Sekian, terima kasih.